Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So kalau malam tadi secara live Zul dah masukkan quarter position di Luna, iaitu untuk coin Ethereum, Bitcoin dan Uniswap. So untuk Ethereum on spot je kita dapat masuk, tapi untuk di Bitcoin Zul baru dapat notification pagi tadi. Kalau Zul bangun pagi tadi Zul tengok notification Bitcoin dah hit pun, masuk Zul dah dalam position RM1,000 untuk Ethereum, RM1,000 untuk Bitcoin. Di Uniswap tu tak nampak lagi notification, meaning tu punya lagi still lagi floating. Nanti kita akan tengokkan sedikit pergerakan dia. So tanpa buang masa lagi, untuk hari ni anda ingat malam ini kita ada data penting, iaitu kita akan dapat inflation rate ataupun CPI data untuk US. So forecast live malam tu tunjukkan yang mana kita daripada 91, kita forecast adalah 87, kita expectation kan berlaku pengurangan. So meaning good untuk pengurangan tu, meaning ada good positive position untuk SP500 dan kuartal untuk market secara melakukan sedikit peningkatan. So adakah kita akan berlaku peningkatan atau tidak, nanti kita akan tengokkan di chart. So kan tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke Coin Market Cap untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku, dan kita akan tengok chart Bitcoin, Ethereum dan juga beberapa request daripada anda yang type di ruangan komen di bawah. Nanti tu akan tengokkan. So kan tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke Coin Market Cap. So inilah Coin Market Cap. Pertama kali kita tengok total market currently berada mana. Total market berada di 1.09 trilion dengan volume 101 bilion. So tinggi volume malam. So BTC 40.4, Ethereum 19.0. Ethereum sikit dropping lah, ikutkan bagi semalam 19.2, sudah 19.0. Tengok secara summary apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours malam, iaitu Bitcoin, total market bukan Bitcoin, total market secara keseluruhannya, iaitu market crypto drop sebanyak 2.37. Kemudian kuartal volume yang tinggi 47, hampir 48. So meaning kita ada dropping walaupun 2%, tapi volume yang tinggi, meaning kita akan nampak candle merah yang panjang ke bawah. So siapa yang semalam tengok market, memang kuartal kita ada Bitcoin melakukan dropping. So bila Bitcoin dropping, kita tengok expectation untuk altcoin lain juga akan turut dropping. So pagi ni kita akan tengok Bitcoin. Berapakah price Bitcoin? Bitcoin still lagi berada di 23.2k dengan performance 24 hours kita drop sebanyak hampir 2.6%. Untuk Ethereum daripada 1.8 currently berada di 1.7 dengan dropping 3.68%. So mostly bila kita tengok untuk Bitcoin dan Ethereum ni dropping, kita akan expectation untuk altcoin lain juga dropping. So tengok contoh kan BNB 0.15 meningkat, SRP drop 3.2, Cardano hampir 4%, Solana 4.4, Polkadot 3.4, lain semua sedang melakukan dropping. Kalau ikutkan ada yang ni positif, Chainlink, Chainlink positif 2.2, ikutkan Wilkie 20%. So macam itulah Chainlink tu ada target boleh sampai 10k, sebab apa dia ada reversal pattern. Sama juga seperti Uniswap, ada juga di VRA pun ada juga sedikit bullish. Tapi apapun, sebullish mana pun setup di altcoin, kalau Bitcoin drop, altcoin akan turut drop. So let's go kita pergi ke chart tanpa bermasa lagi. Pertama kali kita akan pergi ke Bitcoin. So kita akan tengok Fear Index tu. Fear Index berada 42. So hari ni apa yang berlaku? Ini adalah chart di Ethereum, kita akan di BTC. So apakah yang berlaku di BTC? So BTC kita tengok semalam ada dropping, dan dropping itu ada masuk position. Ikutkan di Luna malam ada masuk position dah. So ikutkan di ada sama enggak position dah hit. Currently kita tengok stock RSI kita di 4 hours dah berada di oversold. Kemudian RSI kita aja yang berada 50. Adakah kita boleh berlaku peningkatan seperti mana kita dapat minggu lepas, iaitu di mana kita tengok price berada di kawasan support, kemudian RSI hanya berada 50, stock RSI berada oversold. Kali ni kita tengok stock RSI kita betul-betul berada oversold. Adakah dia akan kata sideways sikit lagi, sideways untuk dropping kawasan ni, kita untuk kata RSI ni drop bawah, sekiranya position ini dapat, mini position yang Zul ada ni Zul holding saja untuk expectation untuk kata hampir 15 ke 20% profit untuk naik atas. Itulah expectation untuk di Bitcoin. So currently kita tengok di 1 hour, sebab apa Zul masuk position malam adalah position di 1 hour. So kita tengok pukul 1 hour adakah kita boleh close ataupun tidak. So untuk Bitcoin di 1 hour, so tengok yang ni Zul nampakkan yang Zul masukkan semalam apa yang dah berlaku untuk position di 1 hour. Mostly kalau ikut yang ni, supposedly kita perlu close lah siapa nak masuk. Sebab apa? Kita tengok stock RSI kita dah pun berada di kawasan overbought. So meaning apa bermaksud? Kita bermaksud Bitcoin boleh melakukan another dropping ke bawah sedikit lagi lower.
Sebab apa? Kita tengok stock RSI ni boleh drop balik. So ini untuk malam dia cakapkan ada possible, tapi yang kata masuk yang secara zoom malam, dia cakapkan ada possible untuk drop another one more time. Yang kita nak adalah kita di 4 hours. 4 hours ni dua-duanya berada oversold, barulah kita consider good strong position untuk dia bound ke atas. So inilah untuk Bitcoin ada possible untuk drop kawasan ni. So adakah kita akan dapat drop di kawasan ni? Nanti dia akan tunjukkan. So adakah dia akan close position tu, nanti dia akan terangkan anda, nanti dia akan sharekan di Discord channel. Sebab apa position tu anda untuk di 4 hours ada possible. Nanti kita tengok macam mana untuk pagi ni mata US market Asia buka nanti. So untuk di 1 hour kita nak tengokkan price nak naik tu dah tak ada momentum untuk naik. Sebab apa? RSI kita dah, top RSI kita dah berada di overbought. So ini adalah mostly kita akan tengok untuk 1 hour ada more pressure bawah. Sekiranya kita tengok volume yang tinggi pagi ni, mini kita tengok dropping, itu akan menyebabkan dropping yang drastik lagi ke bawah. So itulah untuk di Bitcoin. So untuk di Ethereum, kita tengok juga di Ethereum apa yang berlaku di Ethereum. Di Ethereum 1 hour sama juga position yang tu cerita macam semalam, iaitu stock RSI dah pun berada di hampir di overbought. So ini position ni expected dah naik sampai ni, adakah boleh lagi? Berdasarkan ini maknanya dah quarter breakout, supposedly breakout dan retest untuk drop ke bawah sampai mana? Dua ada expected sampai kawasan 1.5, di mana untuk position ni kalau price jatuh kawasan ni kita akan dapat good position di 4 hours maknanya, iaitu RSI dan stock RSI kita dua-duanya berada di overbought. So biarkan saja position untuk masuk tu, kalau drop pun biarkan saja, sebab apa, still lagi Zul boleh buat holding untuk long term, dan sekiranya dapat position di 4 hours ni Zul akan inject nada modal sikit lagi 500 untuk Ethereum, 500 untuk Bitcoin, untuk aku kata play game di kawasan Ethereum ni untuk di 4 hours dua-duanya berada di overbought, di oversold. So itulah untuk Ethereum dan Bitcoin. So let's go kita tengok hari malam ni kenapa ada penting. So malam ni kita ada forecast untuk ini, iaitu ikutkan hari ni. Nanti kita akan tengokkan date, iaitu 10 hari bulan. 10 hari bulan kita akan tengok 10 hari bulan apply. So 8.5 nanti kita akan ni adalah CPI untuk bulan 7. Kita sebelum ni kita nampak adalah previous adalah 91, forecast adalah 87. So dropping. So adakah kita akan melakukan penurunan ataupun peningkatan? Ikutkan lepas kita ada meningkat 86 naik 91, tapi S&P 500 kuartal semua meningkat, Bitcoin pun meningkat. Adakah kali ni kita akan dapat di mana kuartal CPI dah drop, tapi kita akan ada price dropping? So adakah itu berlaku? So itu ada possible juga boleh berlaku. So walaupun mostly kalau ikutkan market adalah good position untuk dia ikutkan data, maknanya ikutkan aku kata fundamental yes untuk naik, tapi untuk tengok technical menunjukkan ada price more sedikit lagi dropping sebelum kita punya bound ke atas balik untuk continuously. So adakah kita akan dapat? Kita akan tengok kan untuk pergerakan nanti. So apapun position yang tu masuk malam tu holding saja. So let's go kita pergi ke ruangan komen. Untuk ruangan komen ada request apa-apa. Okay, thank you, nanti tu akan tengok sub. Thank you untuk tengok burger USD. Ada ke burger USD? Nanti tu akan tengok. Serius lah ada burger USD. Nanti tu akan cuba ni. Burger USD. BURGER. Okay, adanya burger USD. So tak pasti coin apa ni. So jika anda request boleh tengok kan. Tengok market je kat mana coin ni. Ada di Binance. Dahsyat. Kalau ada di Binance tu consider orang kata market besar juga tu. Burger BURGER USD. Burger USD. So nanti tu akan tengok kan burger USD. So apa yang berlaku ni 4 hours. Kita tengok 4 hours. Tengokkan daily sikit. Tu nak tengok secara rumusan. This is a very beginning. This may to avoid full. Okay. Tengok macam mana. Okay. Untuk yang ni consider macam coin ini adalah coin yang kita nampak adalah coin yang berada di last support. So last support ini, inilah dia punya harga opening. Tengok kenapa tu ada ni. The very ni. Tak pasti kenapa ada ni. So ini adalah kita tengok macam mana kita berada di opening, price naik dan drop. So currently dia drop below last support. So macam tu selalu terangkan, bila coin yang macam ni drop below harga opening, ialah bukan good position untuk anda invest untuk long term. Dan currently kalau nak tambah pun bukanlah good position. Sebab apa? Biarkan saja. Tapi kalau anda dah kaji fundamental, anda yakin tak ada masalah, biarkan. Tapi dalam bearish market ni kita abaikan dulu coin-coin kecil ni. Kita fokus pada Bitcoin dan Ethereum. So untuk position ni berdasarkan technical adalah bukan good position untuk long term. Meaning sekiranya dia tak recovery balik atas $8, meaning long term possible bukanlah good position untuk invest long term. So itulah untuk di burger. Currently berada kawasan ni daily, kata tengok di 4 hours sedikit. Adakah price tu nak drop lagi? Kalau tidak, kita akan tengok sebelum ini.
Sekarang support dekat mana? Fibonacci swing low to swing high ni currently dia berada di kawasan support. So antara support ni, kemudian kalau resistance kita boleh draw dah sebab dah hit kita punya support. So kalau nak tengok dia pergerakan atas, dia perlu breakout resistance kita. Resistance mana? Iaitu resistance ini. Sekiranya dia break resistance ini yang box purple yang draw ni, meaning kita akan nampak dia perlu hit 1.2, 1.6. Kalau dia break kita hit 1.2, 1.6. So meaning on track lah. On track untuk dia melakukan recovery. Recovery sampai mana? Untuk dia pergi balik sampai ke $8. So $8 untuk burger ni adalah barulah kalau consider kita nampak long term dia recovery balik. So itulah untuk burger. So next review tu Harmony One. So Harmony One tu akan tengokkan Harmony One. So Harmony One antara tu punya favorite coin lah. So ada target dapat 10,000, kali tu ada dah ada 10 dah 2,000 coin, tu akan target lagi untuk dapatkan coin Harmony One ni. So ada target dalam 0.1, 0.5. So habis tu dapat iaitu 95-98% diskaun. Kalau nak dapat ni possible kita perlu another drop untuk Bitcoin. So untuk di daily RSI dah pun stock RSI dah berada di overbought. RSI pun dah hampir di atas. Ya, possibly ada sikit naik. Ikutkan ni kita ada satu point ni, so boleh naik sikit lagi. Tapi pun untuk di 4 hours nanti tu akan sharekan di 4 hours. 4 hour kita tengokkan pergerakan tu. Stock RSI kita dah berada di oversold. RSI kita hampir berada di overbought. So meaning untuk kenaikan tu nampak weak untuk kenaikan ni sebab apa kita ada massive ni. So untuk melakukan kenaikan kita perlu breakout key point ni iaitu dalam kawasan 0.3 ataupun 0.03 ni. Kalau dapat breakout ni barulah kita akan nampak more price untuk naik ke 0.04. So currently adakah good position untuk ini? Tak good. Ikutkan kalau nak buy juga untuk short term hari ni, tunggulah RSI dan stock RSI dia berada oversold. So currently RSI tak berada di overbought, stock RSI berada oversold, bukanlah good position untuk buy even untuk short term. So itulah untuk Harmony One. So next coin kita akan tengok sikit ada lagi tak kuartal morning. So Dow, saya tengokkan Dow sikit apa yang berlaku di Dow. DAOUSDT ada Binance aja di KuCoin. So di KuCoin Dow, okey. Dow di for daily. So sebelum ni tu ada buat list dah untuk yang ni. So yang ni sebelum dia still lagi aku kata healthy lah. Sebab apa healthy? Dia punya harga opening kawasan ni. So mini jauh lagi. So tu kan currently pun dia berada di kawasan support dia, iaitu support dia yang ni kita tengok. So untuk Dow ni tu ada draw satu trendline. So sekiranya anda nak tengok ada kenaikan untuk Dow sama ada short term ataupun long term, at least dia perlu breakout trendline ni. Sekiranya dapat breakout trendline ni, meaning kita akan dapat naik kenaikan keras. So kalau di 4 hours kita boleh draw sedikit lagi minor, lagi satu lagi trendline iaitu yang ni. Kalau ikutkan yang ni kita boleh draw yang ni. So nampak ni trendline yang ni kita nampak dah breakout. So supposedly kita tengok adalah 1, 2, 3, 4. So dah breakout banyak untuk di 4 hours. So ini adalah possible untuk dia naik sampai mana. Untuk Dow ni possible untuk sampai ke net sampai 32. So kalau nak kenaikan ni kita perlu tengok at least untuk Bitcoin perlu juga melakukan kenaikan. Tengok volume yang tinggi. So apapun untuk yang Dow ni tu tak sarankan untuk anda buy sekarang. Sebab apa? Kita tengok RSI di 4 hours. RSI dia adalah stock RSI berada overbought, stock RSI pun berada overbought. So ini kita akan ada dropping berbanding naik atas kecuali kita ada volume yang tinggi lagi. So itulah untuk Dow. So ada possible untuk atas tapi current untuk short term bukanlah good position untuk anda buy. Kalau nak buy juga make sure anda tengok di lebih lower iaitu di 1 hour. So tengok kalau di 1 hour pun sama, RSI dan stock RSI berdua-duanya berada overbought. So tengok tapi pressure price tu masih tinggi. Predator tu masih tu tak sarankan untuk anda ni, biarkan saja market dah pump pun. So biarkan saja kita tunggu RSI at least di 4 hours dua-duanya berada di oversold, barulah anda masuk position untuk short term. Itulah untuk di Dow. So let's go kita balik kepada Bitcoin. So Bitcoin atau Fear Index 42. So Bitcoin apa yang berlaku untuk hari ni, adakah tu nak buy lagi atau tidak? So untuk hari ni tu akan tunjukkan pergerakan untuk Bitcoin. So ini kita ada bounce, so adakah good? So sekiranya untuk 4 hours ni, sekiranya candle ini adalah candle pukul 4 pagi tadi. So dalam masa 47 minit lagi iaitu pukul 8 pagi nanti, sekiranya 4 hours ini berjaya close above 2 merah ni, so meaning kita ada consider untuk hari ni ada possible untuk berlaku sikit rebound iaitu swing high ini to swing low. Ada possible untuk Bitcoin sampai di kawasan atas ini. So ialah considerkanlah kuartal low iaitu dalam kawasan 23.5. So itu adalah possible yang untuk tu tengok, dan adakah tu akan close tu punya position untuk position malam untuk Bitcoin dan Ethereum kalau ikutkan naik kawasan tu, meaning secara kuartal 2 ada sedikit dalam profit lah. Sebab apa? Di 4 hours kita berada stock size. So sekiranya
kenaikan yang ni. Tengok untuk di 4 hours kenaikan sampai kawasan ni ataupun kawasan ni. Kemudian tu tengok stock RSI berada di overbought untuk 4 hours. Itu akan close position untuk yang tu masuk malam tadi untuk Bitcoin dan Ethereum. Dan sekiranya untuk di 1 hour ni, 1 hour dah memang nampak untuk naik lagi. So ada possible untuk naik sikit lagi. So meaning untuk yang ni kita akan tengok untuk yang ni stock RSI ni akan berada possible. Untuk stock RSI ni betul-betul berada above sedikit lagi dalam kawasan 90-100. Meaning ada possible untuk RSI ni naik sikit. So meaning align dengan kita punya 4 hours, iaitu pergerakan sedikit ke atas. Kemudian kita tengok di 4 hours. Yang penting kalau nak tengok drop lagi, kita akan tengok di 4 hours. Kalau 4 hours ni dia punya kuartal stock RSI dah berada overbought, meaning tu akan close tu punya position. So currently tu holding lagi. So nak tahu tu close atau tidak, macam biasa nanti tu akan sharekan ke dalam Discord channel. So Discord channel ni siapa yang join YouTube, sebab apa masih ada yang tanya tu macam mana nak join Discord channel. So Discord channel ni anda perlu join, senang saja. Anda perlu join you punya YouTube membership dulu. So anda pergi ke dia punya page YouTube, anda klik button join. Suppose kalau ikutkan di phone ada di sebelah nama tu. Kalau anda buka di menggunakan Google ataupun kuartal PC, possibly dia akan berada sebelah skriber belah kanan. So anda klik aja button join. Lepas anda klik button join, anda buat transaction, anda akan jumpa home video playlist community membership. Dalam membership ni anda klik saja, akan ada link untuk ke Discord channel. Ada melalui message yang akan dapat link Discord. So anda klik saja link itu dan akan anda terus dapat masuk dalam tu punya Discord channel. So ingat, membership ini kalau anda tak nampak, meaning anda perlu join dulu. Anda klik atau buat transaction, barulah anda akan nampak membership ini. Kalau anda tak join, memang anda tak akan nampak quarter button membership ni. Supposedly membership ni akan hanya dinampak ataupun dilihatkan ke siapa-siapa yang dah join betul membership. So guys, itu aja untuk pagi ni. Thank you for like. Jangan lupa like. Dan thank you juga for like anda yang selama ni support tu. Dan thank you for 3k subscriber. Dan juga jangan lupa subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. So macam biasa, malam ini kita akan jumpakan secara live pukul 10 malam ke 11 malam untuk secara live tengok market. Sebab apa malam ni tu tak boleh buat awal maknanya. Malam ni tu ada urusan sikit. Tu akan live pukul 10 malam sampailah pukul 11 malam. Dan sekiranya ada perubahan-perubahan, tu akan update akan anda di Discord channel. Dan nanti tu akan update juga di tu punya YouTube, di Facebook. Guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, hit button notification. Jumpa anda semasa live malam ni. Assalamualaikum. Bye bye.